Sejarah SPM tingkatan 5, latihan menjawab soalan esei kemat menggunakan teknik kempunan. Okey, selamat sejahtera semua ya. Saya harap kamu semua sihat ya. Hari ini kita akan membuat sambungan bahagian kedua, bagaimana menggunakan teknik kempunan ya dalam menjawab soalan kemat. Okey, di sini saya akan menggunakan contoh soalan bab 2 tingkatan 4 ya. Kedatangan Nasional Bismarck. Ya, latihan soalan esei ya. Okey, kita lihat soalan 4C. Okey, saya catat di situ soalan 4C. Okey, kita lihat soalan dia. Membaca merupakan aktiviti penting untuk mengubah status masyarakat menuju kecemerlangan. Cadangkan langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Okey, sekiranya kamu sudah mengikuti bahagian pertama, kamu sudah tahu ya, yang berwarna merah ini adalah respon kata tugas. Okey, setiap soalan dia mesti ada respon kata tugas. Kamu kena kenal pasti respon kata tugas supaya mudah kamu menjawab kehendak soalan. Okey, kita lihat berapa markah yang diperuntukkan. 8 markah. Okey, kita akan menjawab soalan ini dengan menggunakan teknik kempunan. Saya harap kamu sudah tahu ya, teknik kempunan ini, perkataan kempunan kita pecahkan menjadi 4. Okey. KI bermaksud kempen kesedaran. M bermaksud media massa. P bermaksud pendidikan. UNAN bermaksud undang-undang. Okey, jadi kita lihat lagi kehendak soalan ataupun respon kata tugas. Langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Jadi ya, apabila kita menggunakan teknik kempunan, secara automatik kita sudah ada 4 isi. Maksudnya, langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja adalah melalui kempen kesedaran. Yang kedua, melalui media massa. Yang ketiga, melalui pendidikan. Yang keempat adalah melalui peruntukan undang-undang. Okey, jadi ya, berdasarkan isi yang diberi, kamu timbulkan persoalan. Siapa, mengapa, apa, bagaimana, di mana. Persoalan-persoalan, cuba kamu isikan. Okey, kempen kesedaran. Dalam meningkatkan minat membaca remaja pada masa ini, apa contoh dia, apa huraian yang bersesuaian yang boleh kamu bagi. Begitu juga dengan media massa, dengan pendidikan, dengan undang-undang. Undang-undang apakah yang perlu diperuntukkan, di mana, siapa, bagaimana. Okey, timbulkan persoalan-persoalan ini. Bukanlah kamu kena jawab semua persoalan. Kalau kamu dapat 1 atau 2 sudah memadai untuk kamu menghuraikan kempen kesedaran. Isi sudah ada, macam mana kamu nak menghuraikan, nak memberi contoh. Okey, jangan bimbang ya. Okey, mudah saja. Isi sudah ada, isi di sini sudah ada ya, tetapi kamu kena persoalkan untuk membuat huraian dan juga untuk memberikan contoh. Okey. Kita lihat. Jadi yang pertama tadi, formula yang pertama itu KI kempunan. Okey, apa persoalan yang boleh kamu berikan ataupun yang kamu jawab? Okey, kempen kesedaran ya. Bagaimana ya dengan memberi diskaun ataupun kumpul pembelian buku ilmiah ya, dengan mengadakan kempen membaca ya, dan menganjurkan pertandingan membaca. Okay, ini dah ada 3 ya, ini dah ada 3. Kamu dapat 1 pun sudah memadai ya. Okey. Jadi ya, kita lihat pula M ya, media massa. Apa persoalan yang boleh terjawab ya? Okey. Kita lihat media massa. Apa peranan media massa? Dia boleh menghebahkan kempen membaca di media massa ya. Dekat mana? Mungkin dekat Facebook. Dekat mana? Mungkin dekat radio. Mungkin dekat TV ya. Okey. Kemudian ya, dengan apa lagi yang boleh dibuat oleh media massa? Okey, mungkin media massa boleh membuat rancangan ikon remaja. Ya, remaja yang hebat dalam membaca, buat satu rancangan tentang remaja tersebut ya. Okey, mewawarkan dalam media massa. Ya, dan akhirnya ya menyebabkan remaja-remaja lain tertarik kerana remaja yang boleh membaca dijadikan sebagai ikon ya. Ikon ni maksudnya idola
dijadikan sebagai contoh dan dinyatakan bahawa mereka ini hebat. Okey. Jadi dia boleh menarik minat remaja untuk membaca. Okey, kita lihat P, pendidikan. Okey, apakah persoalan dalam pendidikan? Ya, ataupun contoh yang terdapat dalam pendidikan. Okey, contohnya perbanyakkan e-book dan maklumat digital. Contohnya buku teks. Buku teks sekarang ni dalam pendidikan dalam bentuk digital yang mudah diakses, yang mudah diakses oleh remaja. Remaja sekarang ini ya banyak menggunakan gadget. Contohnya handphone ada di tangan saja. Ya, jadi mungkin dia boleh ada buku teks ya dalam bentuk e-book, jadi senang dibaca ya. Bagi contoh, senang dibawa ke mana-mana ya. Okey. Kemudian menyemaikan amalan membaca sejak dari rumah. Maksudnya pendidikan dari rumah. Ibu bapa menyuruh anak membaca, memberi contoh contoh kepada anak-anak minat membaca dan sebagainya. Okey, menyediakan sudut bacaan di rumah, di rumah ataupun di sekolah Okey, ini adalah huraian kepada isi pendidikan. Okey. Ini banyak ni kamu tak perlu tulis semua Okey. Kemudian kita lihat isi unan ataupun undang-undang. Okey. Apakah undang-undang yang boleh dibuat untuk menarik minat remaja untuk membaca? Kita lihat. Okey, ada tak undang-undang yang dibuat? Ya, kita lihat macam program Nilam dia telah menjadi undang-undang. Yang ramai tak berapa suka, pelajar tak berapa suka, tetapi telah dijadikan undang-undang di mana sekolah mewajibkan program Nilam di setiap sekolah dengan memberi insentif yang menarik. Untuk membentuk pelajar minat membaca, kita di sekolah dia mewajibkan program Nilam. Wajib. Bila kita kata wajib, dia dah jadi macam undang-undang lah, peraturan. Mewajibkan program Nilam di setiap sekolah dengan memberi insentif yang lebih menarik kepada pelajar. Maksudnya pengiktirafan dari segi apa? Dari segi co-curricular sebagai contoh. Okey. Sekarang kita sudah ada isi, kita sudah ada persoalan. Persoalan itu kita boleh jadikan sebagai contoh dan juga huraian. Okey. Sekarang ni kita akan lihat bagaimanakah cara untuk menulis jawapan yang lengkap. Okey, berdasarkan soalan tadi, bagaimanakah cara untuk kita menulis jawapan yang lengkap. Okey, kita lihat semula soalan. Membaca merupakan aktiviti paling penting untuk mengubah status masyarakat menuju kecemerlangan. Cadangkan langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Okey. Jadi isi yang pertama kita lihat adalah kempen kesedaran. Betul? Kempen kesedaran. Okey. Sebelum itu kita lihat bahagian petunjuk. Okey, untuk memudahkan kamu memahami. Yang berwarna merah adalah respon kata tugas. Okey. Yang berwarna hijau adalah penanda wacana. Yang berwarna biru itu adalah isi yang kita ambil daripada teknik ataupun formula kempunan. Okey. Jadi apabila kita nak menghuraikan isi kita mesti ada penanda wacana, kita mesti letakkan respon kata tugas. Kemudian kita mesti memberi huraian ataupun contoh, kemudian kita akan meletakkan penutup pada ayat yang akhir dalam setiap perenggan. Okey. Okey, dengan menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Saya ulangkan lagi, menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Penanda wacana untuk permulaan ayat, penanda wacana untuk huraian, penanda wacana memberi contoh dan penanda wacana penutup ataupun penanda wacana memulakan isi baru. Okey. Macam ini kita guna penanda wacana antara, kemudian kita letak apa? Respon kata tugas untuk menyatakan apa isi ini menceritakan tentang apa. Okey, respon kata tugas itu. Okey, jadi antara langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini ialah melalui kempen kesedaran. Notah di situ. Sehubungan dengan itu, kempen membaca Jabatan Ilmu contohnya boleh dilaksanakan bagi meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Kamu lihat, sehubungan dengan itu adalah penanda wacana untuk huraian isi karangan
isi isi karangan ataupun isi huraian ya, huraian. Penanda wacana huraian. Okey. Dan kalau kita melihat di sini sudah ada contoh ya. Okey, tetapi dibuat dalam satu ayat. Okey, kita abaikan tu ya. Okey, kemudian kita lihat kita ada respon kata tugas. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga, kesannya remaja akan terdedah dengan minat membaca. Ambil penanda wacana penutup ya. Kemudian kamu lihat remaja akan terdedah dengan minat membaca. Okey. Kesannya ya. Okey. Sekarang kita lihat isi yang kedua. Isi yang kedua adalah apa dia? Himpunan yang kedua adalah media massa. Okey, selain itu peranan media massa juga penting untuk meningkatkan minat membaca dalam kalangan remaja. Lihat ini isi dia, ambil penanda wacana yang bersesuaian ya untuk memulakan isi baru ya. Kemudian kita letakkan isi ya. Kemudian kita kaitkan dengan respon kata tugas ya. Terbentuklah satu ayat ya. Ayat yang dramatis. Okey, hal ini berlaku kerana melalui media sosial, kempen membaca boleh dihebahkan. Okey, ini adalah huraian. Ya, ini adalah huraian isi. Ya, huraian isi. Ya, huraian isi. Kemudian kita memberikan contoh. Ini adalah penanda wacana contoh. Ya, saya gunakan perkataan misalnya. Misalnya, kempen membaca ini boleh dihebahkan melalui internet, radio dan rangkaian TV. Okey, kita buat penutup. Ya, kita buat penutup dengan itu. Penanda wacana dengan itu, minat membaca dapat ditingkatkan dalam kalangan remaja. Okay, ini adalah respon kata tugas. Okey. Okey, itu adalah isi yang kedua yang kita akan lihat. Isi yang ketiga, bagaimana kamu nak menguraikan isi yang ketiga? Sama juga. Kita ambil penanda wacana, memulakan isi baru. Ya. Kita ambil di samping itu, terus kita masukkan apa dia? Isi pendidikan. Dan nyatakan pendidikan. Buatlah apa pendidikan. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan minat kepada remaja. Ini adalah respon kata tugas. Kita ambil. Tak semestinya kamu kena ambil bulat-bulat, kamu boleh tukar kepada ayat lain ataupun kamu petik sedikit. Sehubungan dengan itu, peranan ibu bapa penting dalam menyemaikan amalan membaca sejak dari rumah. Ayat yang kedua adalah huraian. Kita ambil penanda wacana huraian, kita kaitkan dengan huraian, kita buatlah huraian. Dan kita berilah contoh. Ibu bapa boleh menyediakan sudut bacaan di rumah. Dengan berbuat demikian, ini adalah penutup ataupun inference, dapat meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Kita kaitkan dengan respon kata tugas, hendak soalan. Ya. Maka lengkaplah perenggan untuk isi yang ketiga. Okey, kita lihat untuk isi yang keempat. Undang-undang. Okey, undang-undang. Okey, ambil penanda wacana, memulakan isi baru dalam pada itu. Peranan undang-undang juga penting dalam meningkatkan minat membaca kepada remaja. Lantaran itu, peraturan yang mewajibkan setiap sekolah melaksanakan program nilam dapat meningkatkan minat membaca remaja. Sebagaimana yang kita sedia maklum, program ini memberi insentif menarik dalam pencapaian co-curriculum. Kesannya, amalan ini dapat meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Okey. Jadi kita lihat cara menghuraikan isi ini adalah sama, di mana kita mesti ada isi, kita mesti ada huraian, kita mesti ada contoh, kita mesti ada penutup, dan semua ini yang membezakan dia adalah penanda wacana yang kita gunakan. Okey. Okey, sekarang kita lihat jawapan yang lengkap. Semua isi itu kita susun dalam bentuk skrip jawapan. Okey, bagaimana bila kamu nak menjawab? Okey, kamu jawab setiap satu isi, kamu lihat. Isi pertama, kempen kesedaran, satu perenggan. Isi yang kedua, media massa, satu perenggan. Isi yang ketiga, pendidikan, satu perenggan. Isi yang keempat, undang-undang, satu perenggan. Okey, kalau kamu ingat, tadi soalan ini memerlukan ataupun memperuntukkan 8 markah. Cuba kita lihat pembahagian markah. Ada berapa? Okey.
Untuk perenggan 1 kita ada 3 markah. Untuk perenggan kedua kita ada 4 markah. Kamu boleh lihat sendiri melalui ayat ya, satu ayat satu markah. Okey. Kemudian untuk perenggan yang ketiga, untuk isi ketiga kita ada 4 markah. Begitu juga dengan isi yang keempat kita ada 4 markah. Jadi, mengikut kehendak soalan, markah maksimum adalah 8 markah. Ya, tetapi dengan menggunakan teknik kempunan, ya, kamu boleh menghuraikan, ya, kamu boleh menghuraikan isi ya tadi, ya, dengan menggunakan formula yang saya bagi, ya, maka kamu sudah mendapat 15 markah. Ingat, walaupun ada 15 markah di sini, tetapi maksimum dia adalah 8 saja. Okey. Jadi, satu ingatan saya kepada kamu, bila kamu dapat ini, ya kamu gunakan teknik kempunan, sekiranya kamu boleh beri contoh, berilah contoh. Kalau tak dapat, jangan kamu start kat situ, tulis, teruskan sahaja. Ya. Okey. Sekiranya kamu ada masa yang lebih, kamu boleh tulis semua. Kalau kamu rasa masa kamu tak cukup, cukuplah sekadar kamu mendapat 8 markah. Okey, ada pelajar yang tanya, cikgu, kalau dia minta 8 markah tapi saya bagi 15, tak potong markah ke cikgu? Tidak. Ya, tidak ada potong markah. Boleh faham? Cuma kita bimbangkan bagaimana kita nak membagi masa sajalah, ya. Tetapi kalau kamu ada masa yang lebih, tulis sajalah apa yang kamu dapat, ya. Okey. Saya harap ya kamu faham. Okey, sekarang ni ya kita lihat ada beberapa nasihat yang nak saya sampaikan ya. Okey, dalam menjawab soalan kebat ini ya, anda semua mestilah yakin ya dengan diri sendiri. Jangan merendahkan keupayaan otak kamu dalam menjana idea. Okey? Kemudian tenangkan diri kamu, ya, jawab sebagaimana anda menjawab soalan bahasa Melayu. Gunakan formula yang saya bagi, gunakan penanda wacana. Sebab setiap penanda wacana bila kamu letakkan dia yang tempat yang bersesuaian dan kamu gabungkan dengan ayat tertentu, dia akan menjadi sama ada memulakan isi baru atau membuat huraian atau memberi contoh ataupun penutup. Dia secara automatik sekiranya kamu menggunakan formula yang saya bagi. Okey. Kemudian ya, kamu jangan takut ya. Jangan takut keluarkan apa sahaja idea ataupun pendapat anda ya. Walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat. Ya, keluarkan saja. Ya. Walaupun kamu rasa tak hebat ya. Berikanlah pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikir idea ataupun pendapat yang hebat-hebat. Ya, tetapi kalau ada, apa salahnya? Ya. Tetapi kalau tak ada, bagi apa yang kamu tahu. Ya. Okey? Pecahkan idea jawapan kamu. Ya. Pecahkan idea jawapan anda semua ya kepada isi-isi jawapan yang kecil. Ya, seperti bila kamu dapat isi tu tadi, mesti ada isi, mesti kamu huraikan, mesti beri contoh, mesti beri kesimpulan, mesti buat kesimpulan. Ayat yang akhir itu mesti buat kesimpulan ataupun inference. Cari penanda wacana yang bersesuaian. Isi, cari penanda wacana untuk huraikan. Kalau boleh berikan contoh, berikan contoh. Ya. Adakah susunan ini kena macam ini? Ya? Dia tak semestinya. Kadang-kadang kamu boleh letakkan contoh dahulu ataupun huraian kemudian, tak kisahlah mana ikut kesesuaian kamu ya. Jangan panik ya. Tetapi ingat, untuk soalan kebat mesti ada inference ya ataupun kesimpulan, mesti buat kesimpulan. Kesimpulan itu mesti kamu simpulkan dengan kehendak soalan ya. Respon kata tugas, sambungkan dengan respon kata tugas ya. Okey. Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam konteks sejarah. Ya. Semua aspek jawapan diterima selagi tidak bertentangan dengan kehendak soalan. Okey, saya harap ya apa yang telah saya sampaikan ini boleh memberi motivasi kepada kamu. Ini adalah salah satu teknik yang kamu boleh guna ataupun formula yang kamu boleh guna untuk menjawab soalan kebat. Okey, dan saya akan kongsikan lagi ada dua lagi teknik yang kamu boleh gunakan untuk menjawab soalan kebat. Dan bila kamu ada teknik-teknik ini ya, apa saja bentuk kedatangan National Lisma. Ya. Latihan soalan esei ya. Okey, kita lihat soalan 4C. Okey, kita catat di situ soalan 4C. Okey, kita lihat soalan dia. Membaca merupakan aktiviti penting untuk mengubah status masyarakat menuju kecemerlangan. Cadangkan langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini.
Okey, sekiranya kamu sudah mengikuti bahagian pertama, kamu sudah tahu ya, yang berwarna merah ini adalah respon kata tugas. Okey, setiap soalan dia mesti ada respon kata tugas, kamu kena kenal pasti respon kata tugas supaya mudah kamu menjawab kehendak soalan. Okey, kita lihat berapa markah yang diperuntukkan, 8 markah. Okey, kita akan menjawab soalan ini dengan menggunakan teknik kempunan. Saya harap kamu sudah tahu ya teknik kempunan ini, perkataan kempunan kita pecahkan menjadi 4. Okey. KI bermaksud kempen kesedaran. M bermaksud media massa. P bermaksud pendidikan. UNAN bermaksud undang-undang. Okey, jadi kita lihat lagi kehendak soalan ataupun respon kata tugas. Langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Jadi ya, apabila kita menggunakan teknik kempunan, secara automatik kita sudah ada 4 isi. Maksudnya, langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja adalah melalui kempen kesedaran. Yang kedua, melalui media massa. Yang ketiga, melalui pendidikan. Yang keempat adalah melalui peruntukan undang-undang. Okey, jadi ya, berdasarkan isi yang diberi, kamu timbulkan persoalan. Siapa, mengapa, apa, bagaimana, di mana. Persoalan-persoalan, cuba kamu isikan. Okey, kempen kesedaran. Dalam meningkatkan minat membaca remaja pada masa ini, apa contoh dia, apa huraian yang bersesuaian yang boleh kamu bagi. Begitu juga dengan media massa, dengan pendidikan, dengan undang-undang. Undang-undang apakah yang perlu diperuntukkan, di mana, siapa, bagaimana. Okey, timbulkan persoalan-persoalan ini. Bukanlah kamu kena jawab semua persoalan. Kalau kamu dapat 1 atau 2 sudah memadai untuk kamu menghuraikan kempen kesedaran. Isi sudah ada, macam mana kamu nak menghuraikan, nak memberi contoh. Okey, jangan bimbang ya. Okey, mudah saja. Isi sudah ada, isi di sini sudah ada ya, tetapi kamu kena persoalkan untuk membuat huraian dan juga untuk memberikan contoh. Okey. Kita lihat. Jadi yang pertama tadi, formula yang pertama itu KI kempunan. Okey, apa persoalan yang boleh kamu berikan ataupun yang kamu jawab? Okey, kempen kesedaran ya. Bagaimana dengan memberi diskaun ataupun kumpul pembelian buku ilmiah ya, dengan mengadakan kempen membaca ya, dan menganjurkan pertandingan membaca. Okay, ini dah ada 3 ya, ini dah ada 3. Kamu dapat 1 pun sudah memadai ya. Okey. Jadi ya, kita lihat pula M ya, media massa. Apa persoalan yang boleh terjawab ya? Okey. Kita lihat media massa. Apa peranan media massa? Dia boleh menghebahkan kempen membaca di media massa ya. Dekat mana? Mungkin dekat Facebook. Dekat mana? Mungkin dekat radio. Mungkin dekat TV ya. Okey. Kemudian ya, dengan apa lagi yang boleh dibuat oleh media massa? Okey, mungkin media massa boleh membuat rancangan ikon remaja. Ya, remaja yang hebat dalam membaca, buat satu rancangan tentang remaja tersebut ya. Okey, mewawarkan dalam media massa. Ya, dan akhirnya ya menyebabkan remaja-remaja lain tertarik kerana remaja yang boleh membaca dijadikan sebagai ikon ya. Ikon ni maksudnya idola, dijadikan sebagai contoh dan dinyatakan bahawa mereka ini hebat. Okey. Jadi dia boleh menarik minat remaja untuk membaca. Okey, kita lihat P, pendidikan. Okey, apakah persoalan dalam pendidikan? Ya, ataupun contoh yang terdapat dalam pendidikan. Okey, contohnya perbanyakkan e-book dan maklumat digital. Contohnya buku teks. Buku teks sekarang ni dalam pendidikan dalam bentuk digital yang mudah diakses, yang mudah diakses oleh remaja. Remaja sekarang ini ya banyak menggunakan gadget. Contohnya handphone ada di tangan saja. Ya, jadi mungkin dia boleh ada buku teks ya dalam bentuk e-book, jadi senang dibaca ya. Bagi contoh, senang dibawa ke mana-mana ya. Okey. Kemudian menyemaikan amalan membaca sejak dari rumah. Maksudnya pendidikan dari rumah. Ibu bapa menyuruh anak membaca, memberi contoh
contoh kepada anak-anak minat membaca dan sebagainya. Okey, menyediakan sudut bacaan di rumah, di mana di rumah ataupun di sekolah Okey, ini adalah huraian kepada isi pendidikan. Okey. Ini banyak ni kamu tak perlu tulis semua Okey. Kemudian kita lihat isi unan ataupun undang-undang. Okey. Apakah undang-undang yang boleh dibuat untuk menarik minat remaja untuk membaca? Kita lihat. Okey, ada tak undang-undang yang dibuat? Ya, kita lihat macam program Nilam dia telah menjadi undang-undang. Yang ramai tak berapa suka, pelajar tak berapa suka, tetapi telah dijadikan undang-undang di mana sekolah mewajibkan mewajibkan program Nilam di setiap sekolah dengan memberi insentif yang menarik. Untuk membentuk pelajar minat membaca, kita di sekolah dia mewajibkan program Nilam. Wajib. Bila kita kata wajib, dia dah jadi macam undang-undang lah, peraturan. Mewajibkan program Nilam di setiap sekolah dengan memberi insentif yang lebih menarik kepada pelajar. Maksudnya pengiktirafan dari segi apa? Dari segi co-curricular sebagai contoh. Okey. Sekarang kita sudah ada isi, kita sudah ada persoalan. Persoalan itu kita boleh jadikan sebagai contoh dan juga huraian. Okey. Sekarang ni kita akan lihat bagaimanakah cara untuk menulis jawapan yang lengkap. Okey, berdasarkan soalan tadi, bagaimanakah cara untuk kita menulis jawapan yang lengkap. Okey, kita lihat semula soalan. Membaca merupakan aktiviti paling penting untuk mengubah status masyarakat menuju kecemerlangan. Cadangkan langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Okey. Jadi, isi yang pertama kita lihat adalah kempen kesedaran. Betul? Kempen kesedaran. Okey. Sebelum itu kita lihat bahagian petunjuk. Okey, untuk memudahkan kamu memahami. Yang berwarna merah adalah respon kata tugas. Okey. Yang berwarna hijau adalah penanda wacana. Yang berwarna biru itu adalah isi yang kita ambil daripada teknik ataupun formula kempunan. Okey. Jadi apabila kita nak menghuraikan isi, kita mesti ada penanda wacana, kita mesti letakkan respon kata tugas. Kemudian kita mesti memberi huraian ataupun contoh, kemudian kita akan meletakkan penutup pada ayat yang akhir dalam setiap perenggan. Okey. Okey, dengan menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Saya ulangkan lagi, menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Penanda wacana untuk permulaan ayat, penanda wacana untuk huraian, penanda wacana memberi contoh dan penanda wacana penutup ataupun penanda wacana memulakan isi baru. Okey. Macam ini kita guna penanda wacana antara, kemudian kita letak apa? Respon kata tugas untuk menyatakan apa isi ini menceritakan tentang apa. Okey, respon kata tugas itu. Okey, jadi antara langkah meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini ialah melalui kempen kesedaran. Nota di situ. Sehubungan dengan itu, kempen membaca Jabatan Ilmu contohnya boleh dilaksanakan bagi meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Kamu lihat, sehubungan dengan itu adalah penanda wacana untuk huraian isi karangan. Isi karangan atau isi huraian. Huraian. Penanda wacana huraian. Okey. Dan kalau kita melihat di sini sudah ada contoh Okey, tetapi dibuat dalam satu ayat. Okey, kita abaikan tu Okey, kemudian kita lihat kita ada respon kata tugas. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga, kesannya remaja akan terdedah dengan minat membaca. Ambil penanda wacana penutup Kemudian kamu lihat remaja akan terdedah dengan minat membaca. Okey. Kesan dia Okey. Sekarang kita lihat isi yang kedua. Isi yang kedua adalah apa dia? Kempunan yang kedua adalah media massa. Okey. Selain itu, peranan media massa juga penting untuk meningkatkan minat membaca dalam kalangan remaja. Lihat ini isi dia.
ambil penanda wacana yang bersesuaian, ya, untuk memulakan isi baru, ya. Kemudian kita letakkan isi, ya. Kemudian kita kaitkan dengan respon kata tugas, ya. Terbentuklah satu ayat, ya. Ayat yang dramatis. Okey, hal ini berlaku kerana melalui media sosial, kempen membaca boleh dihebahkan. Okey, ini adalah huraian, ya. Ini adalah huraian isi, ya, huraian isi, ya, huraian isi. Kemudian kita memberikan contoh. Ini adalah penanda wacana contoh. Ya, saya gunakan perkataan misalnya. Misalnya, kempen membaca ini boleh dihebahkan melalui internet, radio dan rangkaian TV. Okey, kita buat penutup, ya. Kita buat penutup dengan itu. Penanda wacana dengan itu, minat membaca dapat ditingkatkan dalam kalangan remaja. Okay, ini adalah respon kata tugas. Okey. Okey, itu adalah isi yang kedua. Dan kita akan lihat isi yang ketiga. Bagaimana kamu nak menghuraikan isi yang ketiga? Sama juga. Kita ambil penanda wacana, memulakan isi baru. Ya. Kita ambil di samping itu, terus kita masukkan apa dia? Isi pendidikan. Dan nyatakan pendidikan. Buatlah apa pendidikan. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan minat kepada remaja. Ini adalah respon kata tugas. Kita ambil. Tak semestinya kamu kena ambil bulat-bulat, kamu boleh tukar kepada ayat lain ataupun kamu petik sedikit. Sehubungan dengan itu, peranan ibu bapa penting dalam menyemaikan amalan membaca sejak dari rumah. Ayat yang kedua adalah huraian. Kita ambil penanda wacana huraian, kita kaitkan dengan huraian, kita buatlah huraian. Dan kita berilah contoh. Ibu bapa boleh menyediakan sudut bacaan di rumah. Dengan berbuat demikian, ini adalah penutup, ataupun inference, dapat meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Kita kaitkan dengan respon kata tugas, hendak soalan. Ya. Maka lengkaplah perenggan untuk isi yang ketiga. Okey, kita lihat untuk isi yang keempat. Undang-undang. Okey, undang-undang. Okey, ambil penanda wacana, memulakan isi baru dalam pada itu. Peranan undang-undang juga penting dalam meningkatkan minat membaca kepada remaja. Lantaran itu, peraturan yang mewajibkan setiap sekolah melaksanakan program nilam dapat meningkatkan minat membaca remaja. Sebagaimana yang kita sedia maklum, program ini memberi insentif menarik dalam pencapaian co-curriculum. Kesannya, amalan ini dapat meningkatkan minat membaca kepada remaja masa kini. Okey. Jadi kita lihat cara menghuraikan isi ini adalah sama, di mana kita mesti ada isi, kita mesti ada huraian, kita mesti ada contoh, kita mesti ada penutup, dan semua ini yang membezakan dia adalah penanda wacana yang kita gunakan. Okey. Okey, sekarang kita lihat jawapan yang lengkap. Semua isi itu kita susun dalam bentuk skrip jawapan. Okey, bagaimana bila kamu nak menjawab? Okey, kamu jawab setiap satu isi, kamu lihat. Isi pertama, kempen kesedaran, 1 perenggan. Isi yang kedua, media masak, 1 perenggan. Isi yang ketiga, pendidikan, 1 perenggan. Isi yang keempat, undang-undang, 1 perenggan. Okey, kalau kamu ingat, tadi soalan ini memerlukan ataupun memperuntukkan 8 markah. Cuba kita lihat pembahagian markah. Ada berapa? Okey. Untuk perenggan 1, kita ada 3 markah. Untuk perenggan kedua, kita ada 4 markah. Kamu boleh lihat sendiri melalui ayat, 1 ayat 1 markah. Okey. Kemudian untuk perenggan yang ketiga, untuk isi ketiga, kita ada 4 markah. Begitu juga dengan isi yang keempat, kita ada 4 markah. Jadi, mengikut kehendak soalan, markah maksimum adalah 8 markah. Tetapi dengan menggunakan teknik kempunan, kamu boleh menghuraikan, kamu boleh menghuraikan isi tadi, dengan menggunakan formula yang saya bagi, maka kamu sudah mendapat 15 markah. Ingat, walaupun ada 15 markah di sini, tetapi maksimum dia adalah 8 sahaja.
Okey. Jadi satu ingatan saya kepada kamu, bila kamu dapat ini, ya kamu gunakan teknik kempunan, sekiranya kamu boleh beri contoh, berilah contoh. Kalau tak dapat, jangan kamu start kat situ tulis, teruskan sahaja. Ya. Okey. Sekiranya kamu ada masa yang lebih, kamu boleh tulis semua. Kalau kamu rasa masa kamu tak cukup, cukuplah sekadar kamu dapat kamu mendapat 8 markah. Okey, ada pelajar yang tanya, "Cikgu, kalau dia minta 8 markah tapi saya bagi 15, tak potong markah ke cikgu?" Tidak. Ya, tidak ada potong markah. Boleh faham? Cuma kita bimbangkan bagaimana kita nak membagi masa sajalah, ya. Tetapi kalau kamu ada masa yang lebih, tulis sajalah apa yang kamu dapat, ya. Okey. Saya harap ya kamu faham. Okey, sekarang ni ya kita lihat ada beberapa nasihat yang nak saya sampaikan ya. Okey, dalam menjawab soalan kebat ini ya, anda semua mestilah yakin ya dengan diri sendiri. Jangan merendahkan keupayaan otak kamu dalam menjana idea. Okey? Kemudian tenangkan diri kamu, ya, jawab sebagaimana anda menjawab soalan bahasa Melayu. Gunakan formula yang saya bagi, gunakan penanda wacana. Sebab setiap penanda wacana bila kamu letakkan dia yang tempat yang bersesuaian dan kamu gabungkan dengan ayat tertentu, dia akan menjadi sama ada memulakan isi baru atau membuat huraian atau memberi contoh ataupun penutup. Dia secara automatik sekiranya kamu menggunakan formula yang saya bagi. Okey? Kemudian ya, kamu jangan takut ya. Jangan takut keluarkan apa sahaja idea ataupun pendapat anda ya. Walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat. Ya, keluarkan saja. Ya. Walaupun kamu rasa tak hebat ya. Berikanlah pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikir idea ataupun pendapat yang hebat-hebat. Ya. Tetapi kalau ada, apa salahnya? Ya. Tetapi kalau tak ada, jangan bagi apa yang kamu tahu. Ya. Okey? Pecahkan idea jawapan kamu. Ya. Pecahkan idea jawapan anda semua ya kepada isi-isi jawapan yang kecil. Ya. Seperti bila kamu dapat isi tu tadi, mesti ada isi, mesti kamu huraikan, mesti beri contoh, mesti beri kesimpulan, mesti buat kesimpulan. Ayat yang akhir tu mesti buat kesimpulan ataupun inference. Cari penanda wacana yang bersesuaian. Isi, cari penanda wacana untuk huraikan. Kalau boleh berikan contoh, berikan contoh. Ya. Adakah susunan ini kena macam ini ya? Dia tak semestinya. Kadang-kadang kamu boleh letakkan contoh dahulu ataupun huraian kemudian, tak kisahlah mana ikut kesesuaian kamu ya. Jangan panik ya. Tetapi ingat, untuk soalan kebat mesti ada inference ya ataupun kesimpulan, mesti buat kesimpulan. Kesimpulan itu mesti kamu simpulkan dengan kehendak soalan ya. Respon kata tugas, sambungkan dengan respon kata tugas ya. Okey. Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam konteks sejarah. Ya. Semua aspek jawapan diterima selagi tidak bertentangan dengan kehendak soalan. Okey, saya harap ya apa yang telah saya sampaikan ini boleh memberi motivasi kepada kamu. Ini adalah salah satu teknik yang kamu boleh guna ataupun formula yang kamu boleh guna untuk menjawab soalan kebat. Okey, dan saya akan kongsikan lagi ada dua lagi teknik yang kamu boleh gunakan untuk menjawab soalan kebat. Dan bila kamu ada teknik-teknik ini ya, apa saja bentuk soalan kebat, kamu akan boleh jawab. Okey? Okey, setakat itu saja ya. Saya berharap ya kamu boleh menggunakan teknik ini ya, kamu boleh praktis, kamu boleh ambil soalan-soalan kebat dan kamu lihat boleh tak soalan-soalan ini menggunakan teknik kempunan. Okey, kena pasti soalan-soalan yang boleh gunakan teknik kempunan, kemudian kamu huraikan. Kamu buat dalam peta minda, huraian-huraian kecil ya. Okey, itu sahaja, kita akan jumpa dalam kelas ataupun dalam pengajaran yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Soalan kebat kamu akan boleh jawab. Okey. Okey, setakat itu saja ya. Saya berharap ya kamu boleh menggunakan teknik ini ya, kamu boleh praktis, kamu boleh ambil soalan-soalan kebat dan kamu lihat boleh tak soalan-soalan ini menggunakan teknik kempunan. Okey, kena pasti soalan-soalan yang boleh gunakan teknik kempunan, kemudian kamu huraikan. Kamu buat dalam peta minda, huraian-huraian kecil ya. Okey, itu sahaja, kita akan jumpa dalam kelas ataupun dalam pengajaran yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.